Ikut ini ada kiriman daripada seorang teman di seberang dan katanya, Kisi tolong jangan sebut asalnya saya. Baiklah. Saya kata teman seberang lah. Seberang mungkin seberang tambak, mungkin seberang laut. Saya tak nak sebutkan. Sebab beliau khawatir salah seorang gurunya mendengar rancangan ini. Misteri Jam 12. Oh, ya ke? Dan kalau saya ceritakan, semua akan tahu dan mungkin dia akan tahu siapa yang kirimkan. Jadi tolong jangan sebutkan nama saya dan dari mana datangnya kiriman email ini. Baiklah. Saya akan rahsiakan, jangan takut. Nama samaran saya gunakan, namanya mungkin namanya Adi lah. Kata Adi berkongsi pengalaman peristiwa. Di sini ada satu pengalaman beliau dan gurunya dan beberapa anak murid gurunya yang lain telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di kampungnya. Saya mohon maaf, kampungnya saya tak dapat sebutkan sebab disuruh saya rahsiakan. Jadi ini berlaku di luar Singapura. Mungkin di rumah kampung, mungkin di bandar. Dan guru ini dengan anak muridnya, saya tengok ada tak berapa tulis ini ini dia. Guru dan anak muridnya seramai 4 orang. Jadi termasuk gurunya 5 orang lah. Telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di sebuah kampung. Saya tak pasti kenapa mereka ditugaskan sebab tak dijelaskan dalam kiriman email ini. Tapi apa yang saya pasti, kisah yang saya terima ni, apabila mayat tu dah dikebumikan, dah ditanam, gurunya baru teringat. Jadi mereka kebumikan mayat itu selepas Zohor. Selepas Zohor seramai 5 orang. Tak ramai tak ada orang lain ikut. Mereka berlima saja. Mengusung mayat tu pergi ke tanah perkuburan. Dah liang lahat tu dah tersedia ada. Dimasukkan mayat tu dalam liang lahat. Kemudian biasalah ditutup, dibacakan talqin dan sebagainya. Baru mereka pulang. Bila pulang tu pada malam hari pukul 11 malam, pintu rumah saya, Kisi, kata Adi, pintu rumah saya dan rakan-rakan yang lain diketuk oleh Tok Guru. Jadi kami terbangun, tanya kenapa. Dia kata ada masalah besar. Masalahnya apa? Kamu ikut aja. Jadi saya dengan lagi 3 sahabat dengan Tok Guru sampai 5 orang telah pun pergi ke tanah perkuburan yang kami tanam malam tadi, Tok Dukun yang meninggal tu. Jadi kami korek, gunakan cangkul, sambil korek tanya kenapa. Dia kata mengikut apa yang dia belajar, ikatan Tok Dukun itu harus dilepaskan. Kalau tidak akan mengganggu penduduk-penduduk kampung. Jadi saya pun sedang cangkul ni. Kenapa nak kena buka? Mesti kena buka ikatannya, kalau tidak akan diganggu penduduk kampung. Dan setelah kami, katanya di sini, setelah kami gali, mayatnya masih lagi terbaring Kisi dalam liang lahat. Jadi kami pun buka ikatan tersebut. Bila buka semua dah ditanam, kemudian kami tinggalkan kawasan itu penuh kaki, kasut, baju dengan tanah liat, Kisi. Dalam perjalanan tanya, dia kata kalau tidak nanti seolah-olah si mati itu bukan bangkit lah, tetapi si mati itu akan menyerupai sesuatu mengganggu penduduk kampung. Jadi itulah alasan penjelasan yang diberikan oleh Tok Guru. Jadi kata Adi, saya pun pulang, kami semua pulang. Lat beberapa hari, masuk hari Khamis malam Jumaat. Kecoh kampung yang saya tinggal, Kisi. Penampakan pocong yang menyerupai wajah Tok Dukun yang meninggal dunia. Betul, Kisi. Tanya semua orang kata macam tu. Dan Tok Guru saya ni rasa muskil. Ikatan dah dibuka, tapi kenapa masih lagi seolah-olah makhluk itu mengganggu orang kampung. Akhirnya dipendekkan cerita, kata Adi bukan nama sebenar. Apabila tanya, Tok Guru bertanya pada mereka satu persatu, berapa ikatan yang kamu buka? Kami semua kata 4. Walhal ada 5 ikatan, Kisi, yang harus dibuka. Terpaksalah kami korek. Dan ini berlaku selepas lebih kurang sebulan mayat itu dikebumikan. Bila korek, Kisi, terperanjat, Kisi, dalam masa sebulan mayat hanya tinggal tulang. Yang hairan, rambutnya masih ada, panjang sangat dan penuh dengan semut api dalam liang lahat yang dimaksudkan. Tok Guru saya lah yang menjadi orang yang terakhir membuka ikatan yang kelima. Dan barulah selepas bulan itu, kejadian gangguan dalam kampung, penampakan pocong yang menyerupai si mati tidak kelihatan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi.
Jadi itulah. Adakah benar orang meninggal tu kena buka ikatan? Saya mohon pada pengirimnya, bukan nama sebenar Adi, Anda tahu siapa diri anda, mungkin sedang mendengar sekarang ini. Boleh tak anda jelaskan pada saya kenapa harus dibuka ikatan orang yang meninggal tu? Setahu saya, adakah perlu? Saya tak tahulah. Saya pun tak pasti. Adakah memang perlu untuk buka ikatan? Adakah 5 ikatan ke macam mana? 4 ke 3 ke? Kaki 1, lepas tu di pinggang 1, badan 1, leher 1, atas kepala 1. 5 ikatan lah, betul. Jadi adakah benar ikatan tu harus dibuka bila kebumikan jenazah lah? Bagaimana? Dan anda, Adi, tidak beritahu kenapa. Apakah alasan sebabnya? Mungkin adakah dukun ini mempunyai ilmu yang istimewa? Mungkin dia berhubung dengan syaitan juga. Dia kata kalau selepas mati ikatan aku tidak buka, ilmu aku akan terlaksana. Macam itulah. Jadi sebab tu kena buka ikatannya supaya benda yang dihajatkan itu tidak dapat disempurnakan. Tak tahulah, ini semua dunia misteri. Hanya yang bercerita hanya Tuhan saja, Allah saja yang maha mengetahui lah. Datangnya daripada Encik Abdul Rahman Arifin, kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya pernah mempunyai pengalaman. Ini berlaku di Indonesia, di salah sebuah kampung. Dan sebenarnya Kisi, pengalaman saya ni menyebabkan ataupun melibatkan seorang dukun yang telah pun meninggal dunia. Bila saya sampai itu, memang heboh cerita tentang dukun ini. Dikatakan dukun handalan. Kisi tengok, handal macam mana pun tetap nyawanya akan diambil Tuhan. Jadi dukun yang dikatakan handal ini akan mati. Tetapi yang menjadi kecoh, kerana bila dia meninggal dunia, habis Kisi. Segala yang dia simpan, yang dia pelihara akan keluar menghantui penduduk kampung. Sejauh mana kita semua tak tahu. Tetapi katanya di sini, mengikut salah seorang kiai yang saya kenal di kampung tersebut mengatakan, bila dukun itu mati, dukun itu harus ditanam dalam masa 2 jam. Kalau tidak, kampung akan menjadi kecoh. Jadi ramai Kisi, ramai orang nantikan pemergian dukun tersebut. Dan adalah cara-cara yang saya tak nak beritahu. Kiai tersebut memang tahu. Bila dukun tu mati, kiai itu dapat rasakan. Ini kerana dukun dengan si kiai ini adalah adik-beradik. Jadi akhirnya kami semua diarahkan pergi ke rumah dukun. Memang menyeramkan, rumahnya jauh daripada rumah-rumah orang yang biasa. Dan kami mendapati dukun terbaring di atas katil dengan berpakaian serba hitam. Dukun tersebut telah pun dimandikan dalam masa sejam lebih Kisi. Dimandikan, dikafan, sembahyang mayat. Macam orang Islam, diangkat, diusung mayatnya keluar. Dalam perjalanan pergi ke tanah perkuburan, sebenarnya liang lahat pun dah disiapkan. Cuma nak tinggal masukkan dan tanam. Alhamdulillah, dengan bantuan kiai ini dapat dikebumikan secepat mungkin dan tidaklah ada apa-apa gangguan. Rumah tersebut telah pun segala barang-barang pusaka dibuang dan rumah itu dibakar supaya tidak ada dukun-dukun yang lain datang menuntut ilmu di rumah yang dimaksudkan. Memang Kisi kat sana, satu dukun handal mati, beribu dukun yang lain yang mungkin baru berniat jinak akan datang ke rumah yang si mati ini untuk mendapatkan saka jin yang dipelihara mendampingi mereka. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897 FM, saya akan bacakan kiriman email. Ini adalah kiriman email dari seberang. Seberang mana? Seberang tambak, seberang laut. Biar saya rahsiakan. Tapi ini pengalaman di salah sebuah kampung yang diceritakan. Sedikit sinopsis lah, sebab emailnya panjang sangat ni. Ada beberapa muka surat. Dan awal tadi saya dah menderas dan membaca dan memahami apakah mungkin isi kandung kisah yang bakal diketengahkan. Ini melibatkan sebuah rumah kampung. Rumah kampung ini adalah rumah yang didiami oleh seorang dukun yang dikenali di kampung itu. Dikenali mungkin ada penduduk-penduduk kampung. Dalam luar kampung pun ada yang datang. Datang minta macam-macam lah. Minta nak kaya lah. Ada datang nak minta zuriat. Datang minta ilmu pengasih. Datang minta macam-macam cara lah. Tapi benda-benda yang salah lah. Jadi inilah kerja dukun ni. Seorang makcik yang tinggal di salah sebuah kampung di seberang. Dan ada juga yang memang tak suka dengan dukun ini. Sebab kerana dukun inilah, mengikut kisah ini kerana dukun inilah kampung mereka pada malam-malam tertentu akan menjadi kacau bilau dan menakutkan. Dan apa yang berlaku? Ini dia pengalaman yang ingin diceritakan. Datangnya daripada mana ni
Nasriah berkongsi pengalaman. Nasriah berkongsi pengalaman. Datangnya email ini dari seberang. Dan pengalaman Nasriah, Abah Nasriah ni adalah seorang Pak Imam. Pak Imam kampung yang dimaksudkan. Saya tak nak sebut nama kampungnya, negeri mana. Tapi Nasriah, ayahnya imam dalam kampung. Jadi mungkin kalau ada kematian, urusan jenazah akan dilakukanlah. Dijemput, selalunya akan dijemput ayah Nasriah ni. Dan kata Nasriah, ayahnya akan menghadirilah, menguruskan jenazah. Dan banyak perkara juga akan diuruskan. Beliau juga akan menjadi imam lah di surau kecil yang terdapat di kampung tersebut. Dan ayahnya juga telah pun menerima banyak teguran. Ada orang kata ayahnya berpakat dengan dukun. Sebab ramai orang komplain lah, datang buat aduan, kenapa tak halau dukun tu keluar dari kampung. Tapi bukan kerja yang mudah. Macam mana dia terpaksa telan dan mengambil, terima sajalah segala kutukan. Kadang-kala orang sampai memandang serong terhadap ayahnya. Sampaikan ada juga yang ingin memecah belahkan, yang mengatakan ayah Nasriah ni adalah pak turut kepada si dukun ni. Jadi sampailah satu hari ini, apabila mendapat berita dukun ni meninggal dunia dalam rumahnya. Si dukun ni tidak mempunyai sesiapa yang rapat dan dekat. Hanya mempunyai orang-orang yang ingin mengambil kesempatan tentang ilmu yang dimiliki, kata Nasriah. Bila dapat berita dukun meninggal dunia, katanya ayah Nasriah telah pun kunjungi rumah dukun dengan Nasriah. Mereka berdua anak beranaklah jalan ke rumah tersebut. Jadi bila sampai rumah tu, ayahnya beri salam sebelum masuk dan kemudian membaca sesuatu yang tak boleh saya beritahu anda. Dan apa yang berlaku pada pendengar Ria 897 FM? Apa yang diketengahkan sini, ingat semua kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa yang berlaku apabila Nasriah dan ayahnya mengunjungi rumah dukun tersebut, dukun wanita, memang sah. Memang sahlah. Dukun tu dah mati, dah meninggal dalam rumah. Terlihat mayat si dukun terbaring di antara pintu dapur dengan pintu di ruang tamu. Tengah-tengah tu dukun tu baring. Tak tahu kenapa. Mengikut Nasriah di sini, beliau tak tahu kenapa mati dalam keadaan sedemikian rupa. Antara pintu dapur dengan ruang tamu. Tengah-tengah situlah mayatnya dijumpai. Dan bila dipanggil orang kampung untuk beramai-ramai lah datang ke rumah, ramai-ramai baca Yasin, ramai-ramai menguruskan jenazah, hanya 2 orang yang datang. Merupakan anak guru kepada bapa Nasriah, imam kampung tersebut. Jadi dalam rumah tu ada 4 orang. 2 anak murid pada imam, iaitu bapa kepada Nasriah, dan Nasriah sendirilah yang ada dalam rumah tersebut. Hairan, mengangkat mayat tu ke tepi, dimandikan jenazah tersebut, kemudian dibacakan, disembayang jenazah. Tak seorang kampung pun yang lain datang untuk membantu para pendengar misteri jam 12. Setelah dukun tersebut mayatnya dikebumikan, barulah dapat tahu sebenarnya bila dia tahu dia nak mati tu dalam keadaan nak naik nazak, mungkinlah dia sengaja baring antara dapur dengan ruang tamu supaya segala yang dia miliki akan dilepaskan dalam rumah tersebut. Bayangkan mendengar misteri jam 12, kata Nasriah. Sekarang rumah tu tak ada orang berani kisi nak mendekati. Pada malam hari, rumah tu seolah-olah ada pesta. Nampak orang bergerak-gerak. Pernah juga, kata Nasriah, saya ternampak kisi ada makhluk pocong yang berdiri di belakang rumah dukun tersebut. Sekarang rumah itu juga dijadikan tempat penggambaran filem-filem seram. Tak tahulah. Sebab kadang-kadang Nasriah kata pernah ternampak beberapa kumpulan orang-orang filem ni akan membawa kamera dan sebagainya, merakamkan gambar di sana. Dan ada juga berita-berita kabar-kabar angin mengatakan setiap gambar yang dirakamkan di kawasan rumah tersebut tidak pernah jadi. Malah ada juga yang kemalangan jalan raya, ada juga kamera yang rosak dan sebagainya.
Kalau Casey nak tahu, datanglah ke kampung ini, saya boleh tunjukkan, kata Nasriah. Casey boleh lihat rumah yang dimaksudkan. Rumah itu adalah rumah dukun yang handal di kampung saya. Tolong ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Apa yang diceritakan awal tadi, ayah kepada Nasriah, imam dalam kampung tersebut, kadang-kadang dipandang serong sebab tak halau dukun yang tinggal sekampung tu, seolah-olah mendatangkan dosa. Dan sebenarnya bukan mudah, bukan satu kerja yang mudah. Ia juga akan memudaratkan mungkin Pak Imam ini. Dan yalah, walaupun orang tu jahat pun kita kena buat cara yang baik lah. Caranya macam mana, itu saya tak pastilah. Jadi anda rasa macam mana ni sekarang ni dalam keadaan mungkin sampai hati bila penduduk kampung menuduh bapa Nasriah ni bersubahat dengan dukun, sebab tu dia tak nak halau. Susah juga macam ni. Baik, awal tadi kisah tentang dukun yang meninggal dunia. Di sini ada respon-respon nampaknya dari Obek Mardi. Katanya, Casey, jangan salah faham. Kalau ada orang-orang yang berilmu, khususnya dukun-dukun, Tok Bomo, kalau mati antara pintu dapur dengan pintu ruang tamu, sebab situlah tempat kawasan setan lalu lalang. Bukan untuk melepaskan, malah untuk menguatkan lagi supaya badannya akan dijajah oleh si Saka. Maksudnya dia takkan mati, Sakanya akan mengawal badan. Dan bila setan iblis lalu lalang di antara pintu dapur, sebab apa? Di dapur ni khususnya selalunya menghala ke tandas. Daerah tandas itulah selalu banyak sangat jin yang akan duduk. Jadi sebab itulah kita dinasihatkan, kalau berada di kawasan khususnya tandas rumah, janganlah terlampau lama, sebab dalam tandas tu ada juga jin-jin yang duduk. Saya bukan main-main, tapi ini adalah satu kebenaran dari apa yang saya belajar, Casey. Saya memang akur. Saya dulu pernah memilih jalan yang salah. Menjadi seorang dukun, membantu ramai orang. Tapi sekarang, mungkin saya dah terimalah cahaya untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam tandas, Casey, sebab itulah ada juga ajaran-ajaran kita mengatakan, kalau yang nak mandi, biar berkemban. Lelaki baik wanita. Kenapa agaknya? Tanya Obek Mardi. Ini kerana dalam tandas itu mempunyai makhluk-makhluk jin yang akan mengintai kita. Memang kelakar kalau dengar, tapi itulah hakikatnya. Ada juga yang nak buang air besar, Casey, dalam tandas. Kenapa agaknya disuruh letak alas di atas kepala? Ini kerana setiap kali kita buang air besar, kalau tidak ada alas di kepala, tak kiralah kertas ke, topi ke, songkok ke, kita juga akan lepaskanlah oleh si jin tu di atas kepala kita. Memang kelakar. Tak percaya, tanyalah ustaz-ustaz yang anda kenal. Mereka akan katakan benda yang sama. Itulah pendapat pandangan saya. Jadi kalau ada dukun-dukun yang mati, yang baring di depan pintu dapur dan juga ruang tamu, bukan untuk melepaskan, kata Obek Mardi, malah ingin menjemput syaitan dan iblis memasuki badannya dan juga mengawasi badan tersebut. Mungkin dengan izin Tuhan, dia meninggal dunia. Itulah pendapat pandangan dari Obek Mardi. Saudara ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Para pendengar Ria 897 FM. Yang ini ada seorang pendengar Singapura yang pergi berubat. Tempat yang beliau pergi berubat adalah seberang tambak di Malaysia. Beliau katanya di sini bersama dengan isterinya telah pun berjumpa dengan seseorang, kerana setelah hampir 6 tahun berumah tangga masih belum dikurniakan zuriat. Sebelum ini dah cuba cara-cara moden, jumpa doktor, makan obat, vitamin dan sebagainya, masih belum lagi dikurniakan cahaya mata. Sampai 6 tahun, Casey. Saya rasa beliau tak nak gunakan nama sebenar. Saya gunakan nama samaran lah. Abang Man dan juga Kak Siti lah. Bukan nama sebenar. Dan kata Abang Man, setelah 6 tahun cuba cara moden, akhirnya kami mencuba cara alternatif, mendapatkan rawatan dari segi tradisional. Kata Abang Man dan Kak Siti. Kami telah pun bertemu dengan seorang pakar yang tinggal di seberang tambak rumah kampung. Memang tak tahu nak pergi. Nasib baiklah ada seorang teman orang seberang. Dialah yang memandu saya dan isteri pergi ke rumah orang ni.
Dia tanya, mana dapat tahu tentang orang ni? Saya pun kata tanya pada seseorang teman yang rekomenkan pergi rumah pakcik ni. Saya tanya dia kenal tak? Dia kata dia tak kenal pakcik ni. Tak apalah pergi. Pergi, pusing sana sini kisi pusing. Memang susah nak cari. Akhirnya baru dapat jumpa. Hairan, rumah pakcik ini dalam sangat. Saya tak nak sebutkan nama kampung manalah seperti apa yang tertera di depan email saya ni. Tapi katanya kampungnya dalam sangat. Kalau nak masuk dalam kampung tu, harus menembusi hutan yang tebal. Sebelum tu ada beberapa rumah-rumah yang lain. Tapi dalam sekali rumah pakcik ni seorang saja. Jadi saya dengan isteri pergi. Kata teman saya, kalau nak pergi rumah pakcik ni, teman di Singapura lah yang rekomenkan pakcik ni, jangan pergi waktu siang, waktu petang. Katanya datang waktu malam selepas waktu maghrib. Jadi saya tak tanya kenapa, saya dengan isteri pun sampai. Bila sampai rumah pakcik ni dah 10 malam. Sebab tadi awal kita pusing. Akhirnya jumpa. Bila sampai depan rumah pakcik ni, teman saya kata dia tak nak masuk lah. Dia duduk luar dalam kenderaan. Jadi saya dengan isteri masuk. Kita masuk. Baru saja nak ketuk pintu beri salam, pakcik tu buka pintu. Masuk. Saya dengan isteri masuk dalam. Rumahnya kisi. Bau masuk dalam aja dah bau kemenyan. Tak henti-henti bau kemenyan. Kuat sangat kisi. Kemudian pakcik tu tanya, hajat kamu ni pakcik dah tahu. Kalau kamu dah bersedia nak dapatkan bantuan dari aku, kamu berdua masuk dalam bilik. Kami pergi. Dia tunjukkan bilik itu masuk dalam. Dalam bilik itu ada macam satu papan. Atas papan tu ada bara api. Adalah pekakas-pekakas yang saya rasa mungkin dia gunakan untuk pelanggan-pelanggannya, ataupun boleh saya katakan pesakit-pesakitnya, kata Abang Man. Pakcik tu masuk ke dalam. Para pendengar Ria 897 FM, apa yang bakal saya bacakan mungkin boleh membuat anda terfikir dan terbayang. Kata Abang Man, bila pakcik tu masuk dalam bilik, dia duduk atas papan tu, kemudian dia mula baca mantra. Saya dengan isteri duduk semakin rapat sebab kami takut. Rumah tu ada lampu. Lampunya lampu colok kisi. Berapa teranglah lampu tu. Kemudian pakcik tu kata apa? Lagi sesaat anak aku masuk, korang jangan lari. Saya tengok pakcik tu kata lagi, aku beritahu korang, lagi sesaat anak aku masuk, korang jangan lari. Korang duduk diam-diam. Kemudian pakcik ini bangun, dia ambil macam sejenis kapu, dia buat bulatan tempat saya dengan isteri duduk. Kamu jangan keluar dari bulatan ni. Kaki, tangan semua di dalam, faham? Saya dengan isteri angguk-angguk. Kemudian pakcik ni duduk kisi, dia mula membaca. Dia baca. Dia sembuh. Dia ambil sirih, dia makan, dia sembuh. Kisi. Lat beberapa saat, saya dengan isteri dengar bunyi macam orang kisut-kisut, sirit-sirit dan jalan hentak-hentak. Isteri saya toleh. Bang, tengok belakang, bang. Bang, tengok belakang. Kisi bila saya toleh belakang, punyalah terperanjat Kisi. Tak tahulah tu anak ke makhluk pakcik ni pelihara. Benda tu jalan terkesut-kesut Kisi. Masuk dalam bilik. Kemudian apa yang dia buat? Dia buka mulut, jelikan lidahnya. Pakcik ni ambil sesuatu dari dalam mulutnya, kemudian masuk ke dalam botol. Benda ni merangkak keluar balik. Saya dengan isteri pejam mata sepanjang-panjangnya setelah nampak benda tu merangkak keluar. Tak tahu apa yang berlaku. Pakcik tu bila saya buka mata berdiri di depan saya dengan isteri. Kamu ambil ni. Ingat, dia jelaskan cara macam mana nak gunakan yang saya tak nak ceritakan. Saya dengan isteri kasih duit Kisi, RM200 sebagai pengeras. Kemudian saya keluar. Teman dekat luar sedang tunggu. Saya dengan teman naik kereta dengan isteri terus pulang ke rumah ke Singapura. Teman tanya nak makan. Tak nak. Kami berdua suami isteri balik rumah. Sepanjang perjalanan kami diam. Sahabat saya tanya apa jadi. Tak boleh bercakap Kisi, terlampau takut. Sampai Singapura,
Saya ambil benda tu, saya buang dekat laut. Kita tak gunakan pun langsung, Casey. Saya menyesal kerana memilih jalan yang salah. Para pendengar Ria 897, dengan berkat sabar dan doa, tahun yang ke-7 saya dapat anak saya yang pertama. Bukan satu, malah 2 anak kembar perempuan dengan izin Allah. Saya memang kesal. Kata Abang Man dengan isteri, kami berdua taubat, Kisi. Taubat nasuhah, tidak ingin melakukan perkara keji ini lagi. Agaknya apa yang benda tu nganga, pakcik tu ambil dari dalam mulutnya. Dia macam tak tahulah macam mana dia buat, tapi dia kata sini, saya nampak benda tu buka mulut dan pakcik ambil sesuatu dari dalam mulutnya. Di sini ada katanya, peringatan, sesaat lagi anak aku masuk, korang berdua jangan takut. Kalau anak dah masuk entrance macam tu, berangkat kesut-kesut, siapa yang tak takut, Tapi tak tahulah. Yang penting, kalau tak ada, jangan pilih cara macam tu. Dangerous maximum. Pendengar Ria 897, berikut ini dari kiriman email ingin saya bacakan dari pendengar kita bernama Saifuddin, berasal dari Melaka di Malaysia. Dan Saifuddin menceritakan tentang pengalaman beliau. Sebenarnya ternampak kakak bertinggi, kakak Cik Kak Fatimah Rockers, macam nama diberikanlah, Pontianak dan sebagainya. Dan ini semua adalah kata nama khas yang dicipta oleh siapa? Oleh kita manusia. Jadi pengalaman beliau sebenarnya, kisah yang diceritakan ini berlaku tahun 2007. Ni dah 2011, lebih kurang 4 tahun yang lalu lah. Dikongsi sama oleh Saifuddin. Masa tu Casey, saya duduk di rumah kampung kakak saya sebelum saya mendapat kerja dan berpindah ke bandar. Pengalaman duduk di rumah kampung kakak ni memang menakutkan. Beberapa kali saya pernah balik daripada kedai sekitar pukul 11 malam menunggang motosikal saya, apabila terpandang rumah jiran sebelah rumah kakak saya ni, rumah kampung. Bila terpandang di atas bumbung rumah jiran sebelah ada orang sedang duduk menyangkung. Pada mulanya saya fikirkan tuan rumah Kisi mungkin nak betulkan atap zinc yang bocor dan sebagainya. Saya pun tak indahkanlah, memang tak ada perasaan takut. Jadi beberapa hari kemudian nampak benda yang sama Kisi di atas bumbung rumah menyangkung. Kemudian bila saya toleh, yang memeranjatkan saya, bila saya nampak benda ni, sekali saya lalu, dia sedang duduk menyangkung. Dah lepas rumah tu, saya toleh lagi nak tengoklah. Benda tu hilang sekelip mata. Jadi dari situlah timbul rasa takut dan ingin tahu. Memandangkan saya ni merupakan penduduk baru dekat kampung rumah kakak saya pun tanyalah dengan rakan saya yang juga tinggal di kampung yang sama. Kami suka duduk di kedai kopi. Jadi bila duduk malam tu, teringat tentang pengalaman saya 2 hari lepas. Saya tanya pada kawan saya bernama Hishamuddin. Jadi Din, aku nak tanya kau lah. Kau tahu tak rumah sebelah rumah kakak aku tu? Beberapa kali aku balik tunggang motor, aku nampak macam ada benda kat atas. Lepas tu teman saya ni tanya, rumah kakak kau tepi perigi, yang disebutkanlah. Kemudian si dia kata, lah aku duduk sana. Berani kau kau tahu tepi rumah kakak kau tu rumah bomo. Bila saya dengar, kau ni biar betul, takkanlah rumah bomo cantik kat luar tu. Betul ke si? Kata Saifuddin, teman kita berikut ini berkongsi pengalamannya. Wah, nama dia Saifuddin, nama temannya Hishamuddin. Wah, kawan-kawan dua-dua nama Din. Jadi baru nak gunakan nama singkat. Jadi Saifuddin satu, Hishamuddin satulah. Jadi Saifuddin nama penuh saya gunakan. Kata Saifuddin, memang benar rumah makcik di sebelah ni cantik. Depan halaman pokok bunga warna-warni ditanam. Sekeliling halamannya cantik, bersih, jauh daripada daun-daun kering. Kalau selalu kita tengok cerita-cerita tentang bomo ni rumahnya berselirak, halaman rumah tak terurus, kayu dah reput dan sebagainya, tapi rumah dah cantik Kisi. Katanya tak percaya saya bila teman saya ni mengatakan rumah sebelah rumah kakak tu rumah bomo. Kakak saya pun tak beritahu saya. Jadi selepas saya jumpa dengan teman saya balik ke rumah waktu asar tu, selepas solat asar saya tanya kakak saya, "Kak, betul ke sebelah ni rumah bomo?" Absal? Asal kakak tak bilang? Yang aku nak bilang kau Absal.
Dah Casey, kakak saya beritahu, saya pun dah tahu dah, confirm malam tersebut saya nampaklah Cik Kak bertinggi. Tapi tak puas hati Casey. Jadi apa yang berlaku, pada satu hari ini teman saya kata, kalau kau nak tengok betul-betul, hari Khamis malam Jumaat kau cuba tengok, kalau bulan mengambang kau keluar. Jadi teman Ria 897, si Saifuddin ni pergi dengar cakap si Syamuddin. Apa yang berlaku? Saya tunggu Casey. Hari Khamis malam Jumaat bulan penuh, tak ada Casey. Saya sampaikan, katanya nak tahu sangat-sangat apakah teman saya beritahu saya lah penampakan sesuatu. Bila saya suruh temankan saya, dia tak nak. Jadi saya tunggulah, tunggu. Selepas 3 minggu Casey, kawan saya katakan hari Khamis tapi mesti bulan penuh. Hari Khamis bulan penuh tiba. Bila saya tengok, wah ini peluang. Jadi dia kata, engkau kalau nak tengok, kau pergi belakang rumah makcik Momo ni, kemudian kau mungkin buka kaki kau lah kiri kanan, pasang kaki kuda-kuda, engkau menengok kepala engkau tu turun ke bawah lah, menengok di celah kelengkang rumah tersebut. Jadi kata si Saifuddin ni, saya punya legong Kisi. Ya, kata beliau ni, saya pun ikut. Hari Khamis malam Jumaat bulan mengambang, saya pergi rumah belakang makcik ni Kisi. Sebab tak takut, rumah makcik ni macam rumah orang lain, malah lebih cantik dari rumah kakak saya. Saya pun pergilah. Pergi belakang rumah makcik ni, saya pun buka kaki saya kiri kanan ni, buka kaki kuda-kuda, kemudian tengok di celah kelengkang. Bila saya buat demikian, alangkah terperanjatnya Kisi. Apa yang saya lihat memang cukup memeranjatkan. Kisi nak tahu tak, rumah makcik tu sebenarnya punyalah buruk. Seolah-olah rumah tu dah reput dan bila-bila masa boleh roboh. Bila saya nampak, saya terperanjat. Saya terkejut sangat-sangat. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah dengan keadaan ketakutan. Dan sejak malam tu saya dah tengok rumah bentuk macam tu. Setiap kali saya pandang, pasti saya akan ternampak rumah yang dah reput itu. Jadi saya tanya pada teman saya, macam mana kau tahu tentang hal ni semua? Bila teman saya mengatakan, saya terkejut Kisi. Dia mengatakan yang bomoh tu ialah ibunya. Bila saya dapat tahu, saya tanya, kau biar betul. Katanya itu adalah ibunya. Dan dia kata ibunya memilih jalan yang terpisung, dia tak nak ikut. Dan sekarang ini dia duduk dengan pakciknya. Itulah pengalaman seorang pendengar bernama Saifuddin dan temannya Hisyamuddin berkongsi pengalaman peristiwa menakutkan berlaku di Malaysia, di Melaka. Apa kabar pendengar Ria 897? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi tolonglah ketengahkan pengalaman saya. Nama saya Kak Juria dan saya pendengar peminat setia Kisi, rancangan misteri jam 12 dari Johor Bahru. Kakak tinggal di sebuah kampung di Johor. Dan Kisi sebenarnya kakak ni adalah orang Melaka. Oleh kerana suami kakak ni bertugas di Singapura, terpaksa kami berpindah rumah. Dari kampung di Melaka berpindah di sebuah rumah sewa, merupakan juga rumah kampung, tapi di salah sebuah kawasan di Johor. Dekat Kisi nak ulang alik Singapura balik ke Johor. Jadi itulah pengalaman yang ingin diketengahkan. Bila berpindah di rumah kampung yang baru ni Kisi, penduduk kampung semua ramah tamah, baik. Tapi tak tahulah apakah latar belakang kampung tersebut. Sampailah satu malam ketika kakak sebenarnya sedang duduk di katil. Rumah kampung kami adalah rumah kampung yang berkolong. Bawahnya tu boleh masuk lah. Ada kolong lah, kata beliau, Kak Juria. Sedang satu malam kakak duduk di atas katil. Anak kakak seorang, anak gadis berusia 13 tahun, sedang tidur dalam biliknya. Kakak dalam bilik dan suami pula waktu itu overtime. Suami bertugas sebagai kontraktor di Singapura. Kadang-kadang kalau dia overtime sampai rumah 1 pagi, 2 pagi. Dan waktu itulah suami sedang overtime, kakak ni dalam bilik sedang membaca majalah. Tiba-tiba dengar bawah lantai bum 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 beberapa kali, macam ada benda ketuk dari bawah lantai. Jadi kakak, bunyi apa ni? Kakak pun buat bodoh pada mulanya bila dengar. Lat beberapa minit bunyi sama gitu, bum bum, kuat. Kemudian kakak cuba jenguk-jenguk, cuba lihat lantai kakak yang ada lubang tu, tapi tak nampak apa-apa, kata Kak Juria.
Kemudian bunyinya berhenti. Lebih kurang setengah jam hingga 40 minit setelah gangguan yang pertama, anak kakak yang kakak katakan awal tadi sedang nyenyak tidur di dalam biliknya lari masuk ke dalam bilik kakak. Mama, ada kepala dekat tingkap. Casey, kakak tanya, kenapa ni ada orang mengendap ke? Maklumlah Casey, anak gadis. Kakak kata pada anak kakak, tunggu sini. Tak nak, takut mama tutup tingkap. Jadi anak suruh tutup tingkap bilik. Kakak pun tutup tingkap bilik. Kemudian anak suruh kakak tunggu dalam bilik. Kakak ingatkan orang, Casey. Jadi kakak pergi sampai bilik kakak, nampak macam rambut hitam, tapi nampak sebelah belakang. Hei, tak ada kerja lain eh? Mengendap pada orang. Kakak marah. Orang yang sedang ada di tingkap bilik anak kakak. Bila kakak perasan, macam mana orang ni boleh berdiri dekat tingkap aku pula, sedangkan rumah aku tinggi. Tiba-tiba meremang bulu roma. Kakak dengar orang bersuara dari jauh. Ada 2-3 kisi budak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pekik sekuat-kuatnya, kata Kak Juria. Kemudian benda tu hilang begitu saja, Kisi. Depan mata kakak tak tahulah. Kakak tak kelip mata, tapi dia hilang. Tak nampak dia bergerak, tak nampak dia ke mana pun. Dia hilang begitu saja. Kemudian budak-budak itu daripada tingkap bilik anak kakak, kakak menjenguk. Kak, tutup tingkap kak, tutup tingkap. Tak ada orang bilang kakak ke? Ni bulan penuh ni, tutup tingkap. Jadi kakak tutup tingkap, semua tingkap dalam rumah kakak tutup. Keesokan harinya kakak berkesempatan berjumpa dengan salah seorang budak yang kakak terserempak. Jadi kakak tanya, semalam apa jadi yang kau suruh tutup tingkap? Ada pencuri perompak kampung ni Kak, tak ada orang bilang kakak ke? Setiap bulan mengambang kampung ni kak. Dukun yang tinggal ujung tu lepaskan penanggal. Bila kakak dengar, kakak dah beranjak, Casey. Tapi kakak tak pasti yang kakak nampak tu kepala tanpa badan. Sebab kakak hanya nampak seolah-olah macam kepala dari belakang saja. Bila dengar berita tersebut, kakak terus kata pada suami, pindah ke bandar. Kalau tidak, kakak tak nak duduk sini. Suami dapat pindah. Selepas sebulan duduk di kampung, rasanya tertekan sangat-sangat. Sekarang ini dah jauh dari kampung ... Dan hidup di bandar ni lebih selesa. Walaupun kos tinggi, tapi lebih aman dan selesa. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Dari Kak Juria, Johor Bahru. Hello. Hai, apa khabar Cik Zainal? Ya, saya Cik Zainal ni. Saya nak cerita pengalaman saya. Tentang apa ni? Masa tentang saya beri kakak ipar. Dia asal orang Indonesia ni. Dia Indonesia. Tapi yang heran ni, dalam family saya, semua dia boleh kenakan benda-benda yang aneh. Yang aneh lah. Satu kali saya pernah nampak kat ujung kepala dia, ada benda yang pelik. Benda yang hitam. Itu yang 2 bertanduk tu saya pernah nampak tu. Itu saya tanya dia percaya yang bomo, mandi bunga, mandi limau. Itu saya banyak dia. Bila lepas saya suruh dia solat, dia tak nak solat. Habis baca Yasin, dia tak baca, dia main-mainkan. Dia asal orang Katolik. Itu saya ada pelik dengan dia. Bila dia dah masa tinggal kat rumah saya jadi huru hara. Itu yang saya pelik tu. Bila part yang dia tinggal, dia kata rumah saya dah hantu. Saya bilang, awak yang bawa hantu, bukan rumah je saya bawa hantu. Tu lah saya bilang dengan dia, cuba kau tengok diri kau dulu. Kalau dengar kat cermin tu, kau tengok kau ada piara hantu tak? Tu saya bilang dengan dia, kau ada bawa. Suruh buat amalan, dia tak boleh buat. Saya cakap, yang buat baik. Habis nak percaya daripada bomo. Dia kata bomo tu boleh tolong. Balik pada Jakarta, minta benda-benda gini. Habis dia buat benda ni seperti orang suka dia. Saya nampak tu benda kat kepala dia.
Saya nampak. Saya tak bohong Cik Casey. Cik Casey nak tengok, saya boleh kasih tengok. Tengok apa tu? Benda dia. Saya tak bohong Cik Casey. Ini apa? Anda tunjuk gambar ke macam mana? Tak, clear. Boleh nampak benda dia yang lembaga hitam. Dalam gambar? Tak, ini saya nampak dari atas kepala dia. Oh. Dia punya lembaga tu atas kepala dia. Kalau Cik Casey tak percaya saya tipu, hari Jumaat Cik Casey boleh tengok gambaran yang dia tunjukkan. Atas kepala dia 2 bertanduk. Ada taring lagi. Saya tak bohong. Pasal benda gini dia buat, agak ada patut saya bilang Cik Casey. Macam gini kalau kita mati masuk dalam kubur, boleh terima ke ni semua? Kesaja dengan Cik Casey. Dalam segi agama tak ada ni semua. Habis saya pernah nampak dia simpan tangkal dari rumah. Saya ambil tangkal tu saya buang. Banyak dia punya apa, tipu hela dia. Habis saya tengok dia bawa benda-benda apa, seperti kain-kain, benda-benda kain batik dia simpan di rumah. Habis dia kain bawang putih lah, yang orang panggil apa, ikan duyung lah, macam-macam pusaka-pusaka disimpan. Kan benda kurafat yang Allah tak ajar ya. Terus Cik Casey, banyak yang kakak ipar saya banyak apa orang cakap tak ada agama. Kalau Cik Casey nak percaya, Cik Casey nak cuba tak tengok dia? Halo? InsyaAllah kalau ada jodoh kita jumpa lah Pasal saya tak bohong Cik Casey. Ni ada satu pengalaman saya nak cerita lagi Cik Casey. Masa saya duduk di nampak satu puntianak Cik Casey. Clear. Saya naik basikal. Anda nampak apa tadi anda kata? Puntianak. Pontianak. Oh, dia dalam mana? Terbang ke, duduk ke? Kapak maki story. Dekat kapak. Oh. Okey. Pukul 3 pagi kita riding Tengah riding ramai-ramai. Tengah riding kali betul-betul dekat atas tu. Saya ingat siapa lempar pasir. Kali betul-betul tengah jongak dia kat atas Dan kawan-kawan saya semua cabut. Nampak Pontianak tu kat atas. Tempat ni sejarah. Saya tak bohong. Ini yang saya cerita ni semua betul Cik Casey. Kalau Cik Casey tak percaya, saya boleh tunjukkan. Ini semua cerita tak bohong. Kat sekolah pun ada kat belakang tu. Semua daerah berdarah semua ni violent banyak orang dah jumpa. Sampai orang takut nak apa yang kan nak masuk tempat yang lebih tempat tu. Kawasan tu berumur boleh naik. Saya tak pernah tipu Cik Casey. Kalau Cik Casey nak jumpa, saya boleh bawa Cik Casey. InsyaAllah Terima kasih Cik Casey. Kembali. Berikut ini adalah kisah yang ingin diketengahkan. Ini email saya nak bacakan daripada Puan Sulastri. Kata Puan Sulastri, saya pernah Casey. Ini waktu ini, wah ni lama sekitar tahun 80-an. Saya nak beli sebuah rumah. Dan lazimnya bila saya nak beli rumah ni, ini adalah pembelian rumah saya yang ketiga. Kata Puan Sulastri. Jadi untuk rumah yang pertama, rumah yang kedua, saya selalu tanya pendapat jiran-jiran tentang bekas tuan rumah ini. Jadi rumah yang ketiga yang saya nak beli ni, kata Puan Sulastri, saya bertanya kepada 2 orang jiran. Dua-dua orang Melayu kita, Casey. Saya tanya, awak kenal pemilik rumah ni? Kedua-duanya memberitahu mereka kenal. Pemilik rumah ni adalah Tok Bomo, yang menjalankan banyak sangat kerja-kerja membantu orang-orang tertentulah yang nakkan jalan ringkas untuk mencapai kebahagiaan hidup. Faham-faham macam lah ya. Jadi jiran yang kedua pun sama, memberitahu perkara yang sama. Tapi entah macam mana Casey, selalunya saya akan dengar kata-kata jiran ni dan saya akan pertimbangkan. Tapi setelah saya tanya jiran sebelah 2 orang ni, waktu tu saya sedang tunggu ejen datang nak bawa kunci. Saya datang terawal sedikit. Jadi sempatlah saya naik atas, saya ketuk pintu. Waktu tu saya ketuk pintu, jiran yang pertama tu buka pintu dan saya tanya. Sebab saya kata nak berpindah kat sini, saya nak tanya tentang rumah ni. Jadi dia pun cakap lah, berceritakan. Jiran kedua kebetulan nak pergi ke rumahnya, dia keluar rumah sedang nak jemur baju. Saya pun tanya tentang rumah, yang dia katakan sama Casey, rumah bekas Tok Bomo. Jadi bila ejen saya datang,
Saya pun, kata Puan Sulastri, masuk ke dalam rumah tersebut. Bila saya jejakkan kaki dalam rumah itu, bayangkan para pendengar, apa yang dikatakan oleh kedua-dua jiran tidak saya indahkan. Malah saya terus berkenan dengan rumah yang dimaksudkan. Kisi, saya masuk saja dalam, diri di ruang tamu, saya toleh tengok ejen, bayangkan. Saya kata pada ejen saya, okey, saya rasa saya nak rumah ni. Ejen terperanjat, selalunya banyak soalan-soalan yang akan ditanya. Jadi nak tak nak, ejen pun keluar, saya pun tersenyum sebab dah mudah pilih rumah. Kemudian, beberapa hari setelah saya sign, semua dah siap lah. Tinggal nak serahkan kunci pada saya. Saya datang lagi. Datang lagi dengan ejen rumah tersebut. Dan kesi kali ini, nak hidupkan lampu air. Jadi apabila ejen saya berada dalam rumah, saya berada di luar rumah ketika itu, sedang tunggu suami saya datang. Jiran yang kedua datang pada saya. Dia tanya, awak jadi ke beli rumah ni? Saya jadi beli. Awak tak takut ke tinggal rumah ni, rumah bomoh tau? Apa dia? Rumah bomoh? Kesi, baru saya teringat. Yang saya beli ni rumah bomoh. Walhal bila saya sign kontrak, saya dapat kunci, saya tak terfikir pun yang saya nak beli rumah bomoh. Barulah saya teringat, tapi Kesi, nak patah balik, ibarat kata Puan Sulastri, nasi dah jadi bubuh. Terpaksalah saya teruskan. Muka saya muram bila suami sampai. Suami tanya kenapa, saya tak ceritakan kenapa. Kesi, dipendekkan cerita, 2 minggu kemudian saya berpindah ke rumah yang dimaksudkan. Sampai dalam rumah meremang belur rumah Kesi. Rumah yang saya sekali pandang berkenan tiba-tiba menjadi sesuatu yang saya tak nak pun, tidak ingin, seolah-olah nak beri balik pada ejen tersebut. Malam yang pertama, saya dengan suami sedang tidur, nyenyak tidur. Suami saya kejutkan saya, terperanjat. Suami saya tidur dalam, sebelah katil ni, saya tidur bahagian luar, suami tidur bahagian dalam. Kemudian suami tiba-tiba berada di tepi katil sedang berdiri, kejutkan saya. Bu, bangun bu. Kesi, bila suami kejutkan saya, kata Puan Sulastri, saya biasalah mengantuk mata kelat. Saya tanya, bang, kenapa bang? Bu, sini ikut abang jap. Saya bangun. Ibu jangan bersuara, ibu jangan cakap apa-apa Kenapa bang? Bu, diam. Kami berdua keluar dari bilik. Jalan perlahan-lahan sampai dekat setengah jalan koridor bilik, berhenti. Ibu jengukkan kepala sebelah kanan. Dekat tembok ni sofa kita, ibu tengok. Kesi, nak tahu apa saya nampak dan suami saya tadi nampak? 4 perempuan, Kesi. 4 perempuan dalam rumah sedang duduk di sofa rumah saya dengan suami. Kesi, saya nyaris-nyaris nak terpekik. Suami saya ambil tangannya tutup mulut saya. Ibu istighfar mengucap, Bu, mengejut. Saya dapat tenangkan diri, barulah suami lepaskan tangan dari mulut saya. Kami suami isteri masuk dalam bilik kami. Bang, apa tu bang kat luar bang? Bang, apa tu bang? Abang tak tahu. Abang tadi nak pergi toilet. Abang nampak dia duduk kat situ. Apa benda tu Bang, saya minta maaf bang. Kenapa? Saya tanya jiran-jiran. Rumah ni rumah bekas bomoh bang. Kenapa awak tak bilang saya? Para pendengar Ria 897 FM, kata Puan Sulastri, malam tu mereka suami isteri tak tenteram duduk dalam rumah. Bila fajar menjelang, mereka suami isteri mendapatkan bantuan dari seorang ustaz yang datang semah rumah. Kata ustaz tu, rumah kamu ni panas, ada barang yang tertinggal. Barang di sini, dia kata, barang yang tertinggal. Dan dipendekkan cerita, kata Puan Sulastri, Kesi nak tahu tak? Bekas penghuni lama rumah yang saya tinggal dengan suami pada tahun 80-an, Kesi.
sebenarnya ada memelihara 4 Pontianak. Saudara para pendengar Misteri Jam 12, rumah yang disebutkan ini adalah rumah di salah sebuah estet perumahan yang berada di kawasan mana? Di kawasan mana? Estet perumahan yang ada di kawasan Gimo. Itulah kisah ini kita dapat mempelajari sesuatu. Kalau nak buat keputusan bagi perkara-perkara yang besar macam ni, beli rumah ni, jangan buat sendiri, ajak suami duduk berunding, berbincang dulu. Kadang-kadang mungkin wanita ni senang, agaknya lah saya rasa lah, ini pendapat pandangan saya, senang mungkin emosinya terganggu lah. Sebab tu bila dia masuk rumah tu mungkin ada sesuatu telah pun mengganggu emosinya. Daripada nak ambil tahu tentang rumah tu, tiba-tiba terus jadi berkenan, suka sangat. Dan itulah terperanjatnya tu bila mungkin dia diberitahu oleh jiran sebelah tu, masuk rumah tu dia lupakan rumah tu rumah milik bekas bomo. Dan mungkin bomo tu ada pelihara. Sebenarnya kisah daripada Puan Sulastri ni agak panjang. Saya banyak ringkaskan dan potongkan kisah-kisahnya. Ada 4 muka surat. Kalau boleh 1 muka surat dah cukup lah. 1 pun kalau boleh setengah muka surat tu dah memadai lah. Anda ringkaskan saja dan straight to the point lah. Jadi senang untuk saya ketengahkan. Tapi ini 4 muka surat, saya baca satu-satu dan fahamkan. Dan mana yang patut saya ketengahkan. Jadi ada perkara-perkara yang diceritakan di sini. Dikatakan tanya pada jiran. Jiran terkejut lah bila Puan Sulastri dah buat keputusan, malah dah dapat kunci nak memiliki rumah tersebut. Dan alangkah terperanjatnya bila sekali lagi diberitahu oleh jiran, awak betul nak beli rumah ni, ni kan rumah bekas bomo. Baru dia sedar. Sebelum ni tak sedar. Kali kedua diberitahu tu baru ini kan rumah bomo, kenapa aku nak beli macam-macam Saudara ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan adalah satu hiburan. Berikut ini ada sesuatu yang ingin saya ketengahkan. Ingin saya tanya kepada anda, pernahkah anda menelpon mungkin teman, sahabat anda, dan apabila anda sedang berbual, terkeluar sesuatu yang menakutkan? Sejauh mana kebenaran, tidaklah sesiapa yang tahu dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar-pendengar Ria 897, akan saya ketengahkan sedikit saja. Ini merupakan rakaman yang dilakukan. Rakamannya tidaklah begitu panjang, tetapi yang ringkas saja tentang perbualan telefon ketika seseorang ini sedang bercakap dengan suaminya. Beliau berada di rumah, dan ini adalah rakaman yang telah pun dirakamkan oleh suaminya ketika dia menelpon rumah. Bayangkan, panggilan tidak dijawab oleh isteri, tetapi suami terdengar sesuatu. Dengan segera suami merakamkan rakaman ataupun bunyi tersebut melalui telefon Nokia yang dimilikinya. Kita dengar sedikit saja sedutan apa yang dapat suami rakamkan. Inilah dia. Jadi, sekali lagi, dalam kiriman email yang saya terima ini dari pendengar kita, suami menelpon rumah. Beberapa kali suami katakan hello, tetapi isteri tidak jawab. Jadi, terus masuk ke dalam satu alat rakaman yang ada dalam rumahnya untuk sampaikan pesanan. Bila suami sedang bercakap, suami kata hello beberapa kali, suami dengar ada orang respon. Seolah-olah ada bunyi benda yang nyaring. Kemudian terus suami rakamkan, dan inilah klip sepanjang lebih kurang 7 saat yang dikirimkan pada saya. Dan suruh ketengahkan pada pendengar Misteri Jam 12. Ingin dia tanya, adakah dengan bunyi itu sesuatu ada dalam rumahnya? Akan saya ketengahkan kisah lebih lanjut lagi. Email yang kedua dikirimkan oleh Cik Saari tentang rumahnya. Apakah sebenarnya gangguan yang ada? Kita teruskan Misteri Jam 12. Sekali lagi saudara, kiriman yang akan saya bacakan ini, inilah rakaman yang dirakamkan. Kita dengar dengan teliti. Dirakamkan oleh seorang suami namanya Cik Saari tentang bunyi yang menakutkan dalam rumahnya. Tak panjang audio klipnya, kita dengar sekarang.
Jadi itulah bunyi yang dikatakan oleh Cik Saari yang menghantui beliau. Kiriman email yang kedua dari orang yang sama. Katanya Cik Saari, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kisi masih ingat lagi tak saya mengirimkan Kisi rakaman audio yang saya rakamkan melalui telefon saya di rumah saya 2 hari lepas? Dan inilah kisah selanjutnya yang ingin saya ceritakan. Untuk pengetahuan Kisi, saya baru saja berpindah ke rumah ini dan tolonglah jangan sebutkan kawasan rumah saya sebab saya tidak ingin pendengar-pendengar panik ataupun rasa cemas mereka duduk di kawasan berdekatan dengan rumah saya. Kisi, baru saya tahu daripada jiran sebelah rumah saya bahawasanya rumah saya ini adalah rumah bekas pemilik adalah seorang Tok Bomo. Dan dikatakan di sini, tak tahulah sejauh mana cerita ni benar, tapi isteri saya yang beritahu. Isteri saya yang beritahu saya. Dan saya sampai sekarang tidak beritahu isteri saya tentang rakaman yang ada di telefon bimbit. Seorang jiran saya telah pun memberitahu yang kami telah pun membeli sebuah rumah bekas dimiliki oleh seorang bomo. Bomo ni bukan bomo tua tetapi bomo muda yang telah pun berpindah ke tempat yang lain. Dan saya tak pasti sebenarnya apakah gangguan yang saya rakamkan tempoh hari. Saya kirimkan audio klip kepada Kisi. Dan Kisi, sejauh ini tidak ada apa-apa yang gangguan yang lebih dahsyat daripada rakaman yang saya buat. Cuma kadang-kadang di waktu malam saya akan dengar orang bermain dengan air di bahagian dapur rumah saya. Saya akan dengar orang buka tutup air, buka tutup paip air. Kadang-kadang bila saya nak bangun ke tandas, saya akan nampak paip air. Air itu dibuka paip airnya dan air akan mengalir tanpa henti. Akan saya tutup. Sebelum ini saya pernah tanya isteri, mungkin terlupa. Isteri isteri mengatakan dia tidak melakukannya. Dan pernah saya marah juga anak-anak saya, tetapi mereka semua tidak tahu dan mereka memang benar-benar tidak melakukannya. Jadi benda inilah bermain dengan air, mati dan dihidupkan, dimatikan paipnya, buka tutup lah kata Encik Saari. Dan saya telah pun berjumpa dengan seseorang iaitu yang direkomendasikan oleh kawan saya, dan pakar itu hanya akan datang ke rumah saya pada hari Sabtu ini. Dan kalau apa jua berita akan saya beritahu Kisi, dan bolehlah Kisi beritahu pada pendengar yang lain. Dan saya ingin pendengar-pendengar mendoakanlah apa jua yang saya kongsi. Semoga mendoakan rumah saya tidak ada apa-apa gangguan yang lebih dahsyat, hanya benda-benda gangguan-gangguan biasa saja. Terima kasih dari Saari yang berkongsi pengalaman ataupun kisahnya berkaitan dengan rumah baru dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey teman-teman, Ria 897, saya akan putarkan sekali lagi bunyi yang dirakamkan dalam rumah Cik Saari. Minta maaf inilah klip yang sempat Cik Saari rakamkan dan inilah yang boleh saya ketengahkan sebab inilah yang saya ada. Dan sekali lagi bagi anda yang baru saja hidupkan radio anda, rakaman ini dibuat ketika Cik Saari menelefon rumahnya. Dalam rumahnya ada alat rakaman untuk tinggalkan pesanan. Dan seseorang itu katanya di sini kalau nak menjawab panggilan harus tekan satu butang ni lah, talk. Ada tertera di situ kata Cik Saari, tekan talk barulah boleh bercakap dengan orang yang menelefon. Kalau tidak, dia akan dalam record mode. Jadi apa Cik Saari cakap, dia akan merakamkan. Jadi yang saya rasa hairan ni, kalau Cik Saari cakap dia akan rakamkan, tidakkah suara itu datang dari tempat anda bertugas, bukan dari dalam rumah? Jadi dan Cik Saari yakin ini datang dari dalam rumah, dan lebih yakin lagi bila tanya isterinya mendapat berita bahawa jiran-jiran mengatakan bomo, seorang bomo muda yang pernah tinggal di rumah yang disebutkan. Jadi kita dengar sekali lagi rakaman pendek yang menakutkan. Saya dengar pun meremang di rumah. Tak apalah, hari Khamis malam Jumaat ni hari baik. Ya, hari yang baik-baik ya. Kita dengar sekarang yang ringkas saja. Bagi anda yang takut, boleh perlahankan sedikit suara radio anda. Dan awal tadi saya dengar macam bunyi feedback. Kemudian bunyi macam orang pekik pun ada. Awak dengar nanti dengar tu. Bagaimana pendengar Ria 897? Kalau anda dapat rakamkan bunyi yang serupa dalam rumah, apakah reaksi anda? Pendengar Ria 897, kisah yang ingin saya bacakan seterusnya ini sebelum saya jawab panggilan anda. Berikut ini pengalaman yang dikirimkan kepada saya oleh seorang pendengar yang bernama Mas. Katanya ingin saya bacakan pengalaman beliau, dan ini berlaku di rumah lamanya. Katanya, Mas, saya dengan suami hidup susah waktu itu. Sebelum ini kami merimpat di banyak tempat.
Termasuklah hotel-hotel ataupun motel-motel yang murah. Menyedihkan keadaan lagi, apabila saya melahirkan anak yang pertama, takkan kisi dengan anak yang pertama nak duduk motel murah. Environment, memang keadaan sekeliling tidak begitu sihat dan baik. Yalah kisi tempat tu kan faham-faham ajalah. Jadi terpaksa suami dengan saya berusaha mencari sebuah rumah sewa. Suami kerja part time untuk kumpul duit supaya dapat hidup di tempat yang lebih baik daripada rumah ataupun tempat yang kami sewa motel murah. Walaupun saya ada adik-beradik yang ramai, tapi saya tidak ingin mengharapkan mereka sama sekali. Begitu juga dengan suami. Kami dua tidak ada pelajaran, jadi suami pun kerja tidak begitu baik. Saya suri rumah sepenuh masa. Sampailah kami setelah menunggu kisi beberapa tahun, telah pun diberikan sebuah rumah sewa. Saya dengan suami menangis. Kami rasa bersyukur sangat. Berpindah. Kisi bayangkan, setelah saya 2 bulan melahirkan anak yang pertama, kami berpindah ke sebuah rumah. Dipanggil rumah L, rumah yang tak ada bilik. Bersyukur kisi, saya dengan suami gembira, setidak-tidaknya ada tempat berteduh. Dalam rumah tersebutlah berlakunya gangguan-gangguan. Saya bila duduk di motel, saya ni tak pandai membaca Al-Quran. Dari kecil pun tak ada pendidikan, tak pergi sekolah agama. Saya akan putarkan CD-CD surah dekat radio kecil yang saya bawa bersama kisi. Saya putarkan, saya letak tepi katil. Sejak saya mengandung ni, saya letak tepi katil supaya anak dalam perut ni akan dengar. Satu hari nanti bila dia keluar, dilahirkan, akan menjadi seorang anak yang beriman dari kami, iaitu ibu dan ayahnya sendiri. Kadang-kadang saya ambil earphone, saya letak dekat perut. Begitulah saya lakukan bila pindah ke rumah baru. Rumah ni rumah sewa. Kisi bayangkan, saya pun buka radio, letak radio di tepi katil, putarkan CD. Yang hairan kisi, sedang CD berputar, bacaan surah-surah suci berkumandang dalam rumah. Tiba-tiba kisi, satu rumah elektrik terpotong. Saya rasa hairan. Katanya pendengar kita berikut ini, beliau terperanjat dan hairan. Takkan kami ni baru tinggal dengan suami, baru tinggal rumah ni, bil api air yang pertama pun belum sampai, dah kena potong karen. Jadi saya lebih muskil daripada rasa takut. Rakan MJ12, cuba anda bayangkan, sedang duduk dalam rumah dengan anak, tiba-tiba bil ataupun elektrisiti dalam rumah terputus. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Saya akan kembali selepas pesanan berikut ini. Kita teruskan kisah pengalaman dari seorang ibu yang saya rasa memang kisah hidupnya sedih. Itulah side track sikit lah. Kalau kita ni tidak ada pelajaran dan susah nak dapat kerja. Kalau dapat kerja pun gajinya memang tak seberapa, dan nak bayar keperluan rumah memang susah. Jadi kembali pada kisah yang dikongsi oleh Mas setelah mendapat sebuah rumah sewa. Jadi bila anak dalam perut, dalam kandungan, Mas suka putarkan CD-CD surah, ayat suci lah dari CD yang dia beli, daripada radio kecil yang dia bawa bersama dia kemana saja dia pergi. Setelah berpindah rumah baru ni, bil api air yang pertama pun belum dapat. Tiba-tiba dia picit play, berkumandang sekejap, elektrisiti dalam rumah mati. Seluruh rumah gelap gelita. Jadi Mas kata, kisi, saya ni pada mulanya tidak takut, cuma rasa muskil. Takkanlah tak bayar bil. Bil pertama pun belum dapat. Saya bangun dari katil, anak ni sedang baring, sedang tidur nyenyak di tepi saya. Turun dari katil, jalan perlahan-lahan, tengok dekat depan, betul-betul depan pintu ni, di sebelah tepi ada circuit breaker. Saya tolak, benda tu terturun. Saya tolak balik naik atas, baru lampu menyala. Saya jalan balik pergi tepi katil, saya picit play. Sama kisi, bila dengar saja bismillah, tiba-tiba mati sekali lagi. Apa yang boleh saya fikirkan? Mungkin radio saya rusak.
adalah wire ke dalam ke, short circuit, saya tak faham. Tak apa, saya bangun, saya pergi tepi radio saya, cabut plug tersebut, saya tolak balik lampu ataupun circuit breaker switchnya, dan katanya mas saya berdiri depan pintu, lebih kurang nak dekat seminit saya berdiri, tengok mati lagi tak. Setelah cabut radio, dah tak mati, mungkin radio yang rosak. Jadi pendengar Ria 897, saya pun kembali atas katil, saya tidur sampai ke pagi. Suami balik kerja. Suami sedang berada di dapur, sedang buat sesuatu, nak pasang kayu rak-rak di dapur rumah. Saya terperanjat apabila suami sedang pasang kayu tu, suami sedang mendengar radio, Casey. Bang, tadi ada power mati tak bang? Tak ada. Tak, semalam saya main radio ni, lampu semua mati 2 kali tau bang. Saya cabut, okey pula sampai sekarang. Dan suami kata, taklah, dari tadi abang putar radio tak ada apa-apa pun. Dahlah, saya pun tak nak fikir panjang. Waktu malam pun tiba. Waktu tu suami saya pun dah keluar kerja. Saya masukkan CD balik, saya tekan play. Casey, baru bermula mati lagi, Casey. Baru saya rasa tak sedap hati. Saya rasa macam ada sesuatu dekat tingkap bilik. Tingkap bilik saya ada langsi panjang sangat. Tiba-tiba rasa macam ada orang berdiri belakang langsi dalam rumah. Casey, saya bangun, cabut wire tersebut, naikkan balik circuit breaker, naik atas katil, tarik anak tidur tepi saya. Saya baca surah yang saya tahu lah, Casey. Walaupun mungkin tajwid tak betul, saya baca surah Al-Fatihah daripada saya buka mata sampai saya tertidur, Casey. Rumah saya rupa-rupanya, bila saya buat kawan dengan jiran, beberapa jiran, saya mendapat tahu seorang jiran berbangsa Cina mengatakan, dalam rumah saya bekas milik seorang keluarga Melayu. Dia beritahu saya, ini rumah-rumah dulu itu Melayu punya ubat-ubat bomo. Saya pun kata pada anti tersebut, betul kan anti? Betul. Ini rumah kosong sudah lama. Dia ini family pindah. Oh, tak tahu mana duduk, kata anti kepada saya. Bila saya dengar rumah ni rumah bomo, terkejut, Casey. Sebab memang saya rasa ada sesuatu tak kena. Sedang saya duduk, bayangkan, di atas katil, saya rasa macam ada sesuatu tau, berdiri di tepi katil, tapi tak pernah nampak, cuma dapat rasakan. Anak saya pun kadang-kadang menangis tak henti-henti. Jadi terpaksa saya akan baca dan baca sampai dia tenang, sampai dia tidur. Dipendekkan cerita, saya panggil adik-beradik lah. Saya kumpul duit sedikit. Kita buat sedikit majlis semah rumah dengan doa selamat. Walaupun tak seberapa yang dibelanja, tapi dengan ramai-ramai datang adik-beradik yang bacakan Yasin dalam rumah, kemudian ada kenduri. Alhamdulillah, apa jua dalam rumah mungkin dah berundur dan tahu rumah tu dah ada penghuni baru. Terima kasih, Casey. Juga selamat tengah malam.